Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Cikgu Azmi ucapkan kepada semua murid kelas tahun 4 PKB Neptun. Apa khabar semua murid? Cikgu doakan semoga semuanya sihat selalu ya. Baik, pada pagi ini cikgu akan mengajar mata pelajaran pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Kita masih lagi di tajuk banjir dan tanah runtuh ya. Baik, minggu lepas kita telah pun belajar mengenai kesan banjir dan tanah runtuh. Jadi pada pagi ini kita akan belajar mengenai keselamatan ketika berlakunya banjir dan cara mengatasi banjir dan tanah runtuh ya. Okey. Cikgu baca dulu ya. Keselamatan keutamaan kita. Yang berikut ialah langkah-langkah keselamatan semasa berlaku banjir dan tanah runtuh yang perlu kita patuhi. Okey. Di sini ada beberapa langkah-langkah keselamatan ya semasa berlakunya banjir, kejadian banjir dan tanah runtuh yang perlu kita ikut ya. Baik, cikgu baca dulu ya. Yang pertama. Okey. Awas. Awas ya. Berhati-hatilah ya, awas ya. Yang pertama, jangan bermain air banjir. Ketika berlakunya banjir, air dah banyak ya kawasan persekitaran kita ya. Jangan bermain air banjir ya, nanti bahaya. Minggu lepas cikgu dah beritahu ya. Kemungkinan yang akan berlaku sekiranya kita bermain air banjir ya. Mungkin kita akan ditenggelami air ya, akan lemas ya. Okey. Yang kedua, jangan melalui kawasan yang ditimpa bencana. Ni contohnya kawasan tanah runtuh ke ya. Jangan melalui kawasan yang ditimpa bencana. Bukan apa ya, kemungkinan nanti kalau kita lalu juga kawasan tanah runtuh, nanti batu ke atas bukit ke ya, jatuh ya, boleh menyebabkan kecederaan dan kematian kepada kita ya. Okey. Yang ketiga, jangan menyentuh suis atau kabel elektrik. Ketika banjir ya, jangan kamu pula pergi sentuh suis, sebab suis tu dia ada aliran elektrik, boleh menyebabkan berlakunya renjatan elektrik ya. Bahaya. Okey, jangan menyentuh suis atau kabel elektrik. Kemudian dia kata apa? Yang ni tadi jangan semua ya. Jangan bermain air banjir, jangan melalui kawasan yang ditimpa bencana, jangan menyentuh suis atau kabel elektrik. Okey. Yang ini, yang biru ni, amalkan. Amalkan tu buatlah, ikutlah ya. Okey, yang pertama, dengar arahan ibu bapa. Dengar nasihat ayah. Ayah kata jangan bermain air. Perlulah patuh dengan arahan ayah kita ya, ibu bapa kita ya. Okey. Dan kedua, hubungi pihak berkuasa. Kalau kita dah nampak ada tanah runtuh ke, okey, kejadian banjir berlaku di persekitaran kita, kita bolehlah menghubungi pihak berkuasa, polis ke, bomba ke ya. Okey. Yang ketiga, pindah segera ke tempat yang selamat. Pindah. Apabila pihak berkuasa seperti polis ya telah mengarahkan kita untuk berpindah ke tempat yang selamat, ya, kita mesti ikut apa arahan yang telah diberikan oleh pihak berkuasa, oleh pihak polis ya. Okey, itu langkah-langkah keselamatan kita ya semasa berlakunya kejadian banjir dan tanah runtuh. Okey. Sekarang kita nak belajar pula apakah cara mengatasi banjir dan tanah runtuh. Sekejap ya. Okey. Cara mengatasi banjir dan tanah runtuh. Kita boleh
mengatasi masalah banjir dan tanah runtuh melalui cara-cara seperti yang berikut. Okey, kita boleh mengatasi masalah banjir ya. Ada cara dia lah ya. Macam mana kita nak mengatasi masalah banjir dan tanah runtuh ya. Okey. Yang pertama, membersihkan persekitaran sungai supaya aliran air tidak terganggu. Okey. Jadi masalah utama banjir ni dia berlaku disebabkan oleh apa? Oleh sampah sarap ya. Jadi apabila berlakunya hujan, air hujan itu akan turun dan memenuhi kawasan persekitaran kita dan air itu akan masuk ke dalam longkang-longkang di persekitaran kita lah, di rumah kita lah. Kemudian air yang dari longkang itu akan bergerak masuk ke dalam sungai. Jadi apabila berlaku sekatan, contohnya ada sampah sarap di dalam kawasan longkang, jadi aliran air itu akan terganggu. Maka berlakulah banjir. Untuk nak mengelakkan itu, mestilah kita membersihkan persekitaran sungai supaya aliran air tidak ganggu. Jadi kawasan sungai ya, kawasan tempat kita tu lah. Di mana tempat kawasan longkang, kawasan persekitaran jangan berada sampah ya. Apabila kawasan persekitaran kita itu tidak ada sampah, jadi air tu senang je mengalir masuk ke dalam longkang terus ke sungai ya. Yang kedua, menanam semula pokok di lereng bukit. Okey, tengok sini. Kejadian tanah runtuh ini disebabkan oleh apa? Kebanyakannya disebabkan oleh penebangan pokok. Apabila pokok dah tak ada ya, kawasan bukit ini tanah dia tu tak ada pokok yang akar pokok yang mencengkam kawasan tanah bukit tadi, maka akan berlakulah kejadian tanah runtuh. Ya. Jadi ada dua ya. Pertama tadi membersihkan persekitaran sungai supaya aliran air tidak terganggu. Yang kedua, menanam semula pokok di lereng bukit. Ada dua cara untuk mengatasi banjir dan tanah runtuh. Sekarang kita pergi buat latihan. Semua murid keluarkan buku aktiviti. Muka surat 49. Okey, seperti biasa ya. Seperti biasa. Tulis tarikh hari ini. 15.7.2021. Okey. Sayangi diri kita. Pilih langkah-langkah keselamatan semasa berlaku banjir dan tanah runtuh. Bulatkan huruf yang mewakili jawapan yang betul. Okey. Senang je. Murid tengok balik nota tadi kan, apa tu yang kita belajar tadi, buku teks muka surat 58 tadi kan. Okey. Jangan memegang Swiss. Ada tak tadi yang apa tu yang cikgu terangkan jangan memegang twist? Okey. Kalau ada, bulatkan. Okey. Pegang Swiss dan kabel. Pegang Swiss betul ke? Salah. Salah tak payah bulatkan. Dengar arahan ibu bapa. Ada tak tadi cikgu beritahu dengar arahan ibu bapa ya? Ada bulatkan. Kemudian kamu carilah semua ni. Bulatkan jawapan yang betul. Kemudian kamu dapat tahu apa jawapan dia ya. Okey ya. Kemudian yang kedua, susun huruf yang dibulatkan di atas untuk membentuk perkataan. Okey, kamu dah susun. Contohnya kamu dah bulatkan. Kamu ambil yang ni. Contohnya kamu bulatkan B tadi, kamu tulis kat sini. B. Katakanlah kamu, apa dia tadi? Pegang Swiss dan kabel. Tak betul, jangan bulatkan. Dengar arahan ibu bapa. Oh betul, bulatkan. Bulatkan. Tulis A kat sini. Kamu tulislah lagi. Apa lagi jawapan yang kamu dapat tadi? Kat sini. Kemudian muka surat 50.
kotak 50 ya. Okey. Okey, macam biasa, tulis tarikh juga dekat sini. 15.7.2021. Okey. Lengkapkan cara mengatasi kejadian banjir dan tanah runtuh. Okey. Persekitaran sungai. Pokok di lereng bukit. Okey, nombor 1. Menanam semula apa? Menanam semula persekitaran sungai ke? Menanam semula pokok di lereng bukit ke? Okey, tulis semula jawapan ni ya. Membersihkan apa? Okey. Pilih di antara dua jawapan ini dan tulis di ruangan kosong ni sama ada 1 ataupun 2. Cikgu rasa itu saja pengajaran cikgu pada hari ini ya. Dan minggu ini adalah minggu yang terakhir persekolahan. Minggu depan kita semua akan bercuti selama seminggu ya. Cikgu doakan semoga semuanya sihat selalu dan rajin-rajinlah belajar ya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.